Arabic. Ada English dan ada Arabic. Baik. Maka kitab yang kita belajar ini nama kitabnya Fi Fiqhil Awlawiyat. Ini yang kitab yang ada. Kitab membicarakan berkaitan tentang fiqh al-awlawiyat ataupun fiqh keutamaan. Fiqh keutamaan. Baik, kita pergi kepada satu-satu perkataan. Yang pertama sekali, fiqhu. Apa maksud fiqh? Fiqh. Apa maksud fiqh? Kefahaman. Maksud fiqh adalah faham. Apa dia hadis Nabi sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah nakkan bagi diri mereka kefahaman kebaikan, diberikan mereka faham kepada agama. Agama ini bukan benda ikutan, tapi agama ini hasil daripada kefahaman. Sebab itu orang yang ikut agama dengan ikutan, maka kadang-kadang dia akan jadi sesat. Hari ini berapa ramai benda perbuatan amal ibadat yang kita buat disebabkan kerana kita ikut orang, tapi akhir sekali benda tadi itu baru kita tahu, ya Allah, dah lama sangat-sangat dah kami buat, tapi kami tak tahu pun benda ni rupa-rupanya tak ada asas pun dalam agama. Kita duk buat setiap tahun, kita baca doa akhir tahun, kita baca doa awal tahun. Orang lain baca Yasin 3 kali, kita pun baca Yasin 3 kali. Orang sapu muka waktu lepas solat, kita pun sapu muka lepas solat. Ustaz ni dah start Wahabi balik. Bukan. Kita sebab tu orang yang duduk menuntut ilmu antara benda yang kita kena ada bersifat, jadilah orang yang bersifat terbuka. Saya, pandangan saya mungkin ada orang yang tak puas hati, maka ustaz-ustaz yang datang mengajar apa yang mereka faham. Dan kita kena buka hati kita, jangan kita kadang-kadang ta'assub kepada mana-mana pandangan sehingga mengakibatkan kita tutup pandangan-pandangan yang lain. Sebab tu kita ambil pandangan Imam Syafi'i, apa dia kata? In kunta 'alal haq fa'ti bidalil. Kalau engkau orang yang benar, bawa kalau dalil. Apa dalil engkau? Kemudian dalil pula, iza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya betul dan tepat, inilah pandangan kami. Takkah kita beramal dengan keadaan seronok bila kita belajar, kita tahu dalilnya dalil yang tepat. Contoh, kita duk buat baca Yasin 3 kali. Waktu bila kita baca Yasin 3 kali? Awal Muharram. Okey, awal Muharram kita baca Yasin 3 kali, ada doa-doa dia. Baik, kita baca waktu tu ya, kita nak minta pada Allah. Tiba-tiba waktu tersebut didatangkan, kita yang belajar ni kita cari-cari hadis, tak ada pun satu hadis yang menyuruh kita baca Yasin sampai 3 kali. Yang adanya pula diceritakan tentang kejadian turun naik malaikat ni bukan datang pada hujung tahun ataupun pada awal tahun, tapi malaikat turun naik pada tiap-tiap hari. Maknanya kita nak kena baca tiap-tiap hari Yasin 3 kali ke? Tak perlu baca sampai macam tu. Kerana malaikat tiap-tiap hari dia bawa naik amalan kita, bawa turun. Bukan sekadar tiap-tiap hari, setiap masa ni kiraman katibin duduk kiri kanan, duduk catat buku catatan amalan kita ni. Okey, baik. Maka waktu tersebut untuk kita rasa takut tu bukan pada hujung tahun sahaja, tiap-tiap hari kena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza tak orang yang faham dengan orang yang tak faham. Orang yang tak faham dia buat dosa, nunggu hujung tahun, okey kita akan malam ni mesti kena pergi ni. Sebab apa ni nak cover balik, nak hapuskan dosa kita sepanjang tahun. Ini orang yang jahil. Sebab tu disebut fiqh adalah fiqh. Fiqh ni maknanya faham, supaya kita nak faham apa yang kita buat hari ni. Inilah yang disebut dalam Al-Quran ilmul yaqin ataupun ilmal yaqin. Apa dia ilmal yaqin? Ilmu yang datang dengan cara yakin. Contoh kita katakan hari ni, sebelum ni kita mungkin buat baca Al-Quran, baca kita panggil istilah gugak baca tak lancar. Kita pun datang ke Arab, kita baca guru, kita dapat baca dengan lancar. Dulu kita main hentam, langgar saja, sekarang ni kita dah pandai kerana kita belajar. Bila kita dah belajar, tak ke rasa seronok? Orang yang belajar baca Al-Quran dengan lancar disebabkan dia belajar, kita rasa tenang, kita baca pun kita jadi seronok. Baik. Begitu juga sebelum ni kita tak tahu pun, dulunya ada orang yang bila mau musafir dia tak nak solat jamak. Alasannya dia kata, buat apa nak solat jamak? Dia kata, aku buat lagi ni, aku kuat lagi. Orang solat jamak tu semua yang jenis pemalas semua. Okey, contohnya dakwaan dia. Tapi bila mana dia belajar, rupanya ada dalil-dalil yang tertentu dalam bab solat jamak, sehingga Nabi menyebut innaha sadaqatun tasaddaqallahu biha. Solat jamak itu adalah sedekah yang Allah berikan kat kamu. Tak nakkah terima Allah nak sedekah kat kamu? Oh, macam tu rupanya. Maknanya kalau kita tak nak terima sedekah Allah, teruk sangat kita ni. Sampai Allah nak bagi pun kita tak nak ambil. Ini maksudnya yang kita nak faham sampai macam tu.
Baik, dulu kita solat. Contohnya dulu orang kita dah baca Yasin malam Jumaat. Kita orang kata baca, kita pun baca. Tiba-tiba kita jumpa pula hadis yang menyebut baca surah Kahfi pada malam Jumaat. Baca Yasin ada ke tidak? Tak ada lah pula baca Yasin malam Jumaat. Habis tu yang mana nak ambil? Nak ambil hadis sebut ke nak ambil manusia sebut? Orang yang berakal dia akan ambil yang Nabi suruh dia buat. Maka dia pun tukar. Yasin baca juga. Tapi dia utamakan surah Kahfi, iaitu untuk nak pelihara iman, pelihara fitnah dajjal dan sebagainya. Baik, contohnya sebelum ni kita baca Al-Quran khatam sekali seumur hidup. Bagi kita cukup. Tanya anak ni dah khatam Quran ke belum? Belum lagi. Siapa dah khatam Quran kayaknya dah habis lah. Hidup dia ni tak payah lagi baca Quran. Sekarang ni kita belajar baru kita tahu apa-apanya. Khatam Al-Quran tu bukan sekali seumur hidup, tapi berkali-kali. Berapa banyak nak buat pun, kalau boleh buatlah. Baru kita tahu. Ini kepentingan kita kata kita memahami sehingga dinamakan ilmu fiqh ini sebagai fiqhu. Maksudnya faham, nak faham pada agama. Sebagaimana doa yang Nabi doakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kau jadikanlah budak ini faham kepada agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah nak kebaikan dalam diri seseorang itu, Allah akan jadikan mereka faham kepada agamanya. Maka pokok pangkal adalah faham. Sebab itu Imam Hasan Al-Banna, Syekh Yusuf Qadawi ini juga pengarang kitab ini, dia telah menulis satu buku. Buku itu bertajuk Usulul Ashrin, iaitu asas 20 asas dalam 20 asas bagi peribadi seorang Muslim. Asas yang pertama yang dia tulis dalam buku dia bertajuk Al-Fahmu. Setiap orang Muslim ni dia kena letakkan asas ini yang pertama sekali kat dalam hidup dia. Okey, baik. Orang bertanya, kenapa tak kepercayaan pada Tuhan? Itu pun ya, itu rukun iman. Tapi ini asas yang secara basic. Setiap manusia dia kena ada asas ni dalam diri dia. Apa asas yang pertama? Asas yang pertama ni adalah Al-Fahmu. Apa dia Al-Fahmu? Faham. Kerana berdasarkan kata ulama, Al-Fahmu tusbiqul amal. Faham ini mendahului daripada amalan. Bagaimana kita nak beramal kalau kita sendiri tak faham? Sampai dah bayangkan tengok tiap tahun, setiap kali nak sembahyang hari raya, tuan-tuan, saya nak menerangkan kaifiat cara solat hari raya. Rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Ya, untuk nak mengingatkan baik. Tapi kadang-kadang ada orang yang masih lagi tak faham-faham sampai dah bertahun-tahun dah solat raya. Bahkan dalam bab puasa tak habis-habis lagi kita duk soal jawab berkaitan tentang bab puasa, soal jawab dalam bab solat. Walaupun kita katakan belajar ni tak habis, dia betul. Tapi sampai bila kita tak upgrade langsung ilmu kita, hanya berada pada basic, pada level yang bawah saja. Sebab tu hanya sekurang-kurangnya kita buka kitab ini dekat Al-Quran. So kita naikkan sedikit level kita daripada belajar benda yang memang patut kita belajar kepada benda yang lain yang jadikan kita nampak semua benda yang kita belajar itu rupa-rupanya macam ni. Contoh, kita katakan kita belajar kelas tasawuf, cerita berkaitan dalam bab kelebihan orang yang bersedekah. Kita belajar dalam bab tafsir, kelebihan orang yang infakkan harta benda dia, tafsir Al-Quran dan sebagainya. Tapi kat sana kita tahu sedekah ni benda yang baik. Tapi macam manakah sedekah yang paling terbaik? Okey, maka sedekah yang paling terbaik itu kita nilai daripada perkataan yang disebut aulawiyat pada kitab ni, iaitu keutamaan. Macam mana kita nak buat, nak jadikan sedekah kita tadi itu sedekah yang berbaloi dengan benda yang kita buat. Barangkali mungkin sedikit, tapi sedikit kita itu berbaloi daripada banyak yang kita berikan. Tapi kadang-kadang kesannya adalah kesan yang sedikit. Contoh, ada orang dia suka sedekah, tapi sedekah dia ni tak berubah-ubah. Dia suka sedekah kat masjid saja. Masjid pula, masjid tu tak sedekah kat masjid-masjid yang lain lah. Setiap kali datang ke masjid, dia akan masukkan duit RM50. Sampai ke masjid, dia akan masukkan duit. Kat tempat yang lain, tak apa, saya dah sedekah dekat masjid tu. Kat tempat lain tak perlu sedekah. Amalan dia diterima tak? Diterima. Baik tak amalan dia? Baik. Tapi ada tak yang lebih baik? Ada yang lebih baik daripada tu. Okey, baik. RM50 ni diberikan kepada seorang penuntut ilmu agama. Katakan seorang pelajar tahfiz Al-Quran, seorang pelajar yang nak belajar ilmu agama, RM50 diberikan kepada dia. RM50 ni dia beli buku. Dia beli buku, dia baca, dia belajar, dia faham, dan kemudian dia ajarkan, sampaikan kepada orang. Masa-masa yang mana lagi bermanfaat? Baik. Kita ada duit RM10, kita belanja kawan kita makan tengah hari. Baik tak? Baik, jamu orang makan.
Duit RM10 pula kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk berikan pula kepada orang yang kita katakan dia akan gunakan duit tadi itu untuk contoh kita bantu Palestin ataupun kita bantu orang yang jaga agama. Contohnya Ustaz, apa yang datang kat Akrab dulu? Ustaz Rashidi, dia gunakan untuk dia nak sebarkan Islam. Maka ada benda yang lebih baik, ada yang kurang baik, walaupun benda itu masuk dalam kategori yang baik. Contoh yang lain, kita tiap-tiap malam baca surah Yasin. Setiap hari, waktu malam baca surah Yasin, waktu subuh baca surah Yasin, waktu pagi baca surah Yasin. Seronok dengan surah Yasin ni sebab Yasin ni hati Al-Quran. Jadi kita tak baca surah yang lain. Tiba-tiba kita pun belajar kat sana ada beberapa surah yang menjadi kelebihan. Antaranya Nabi sebut dalam baca surah apa? Al-Mulk, ada surah Al-Waqi'ah, ada surah yang tertentu. Okey, baik. Dan yang paling terbaik, okey, baca Al-Quran kesan pada diri. Okey, kesan pada hati, kesan pada diri, manfaat pada diri kita. Yang kedua, mengajar pula Al-Quran. Asyik dia baca Al-Qurannya bila nak mengajar dia. Anak-anak kita semua kita hantar dekat orang lain, kita tak ajar anak kita. Sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kita tak ajar pun mereka Al-Quran. Nak belajar Quran boleh? Aku belajar kat Akrab juga, kau pergi belajar kat Akrab. Apa salahnya kalau kita, kawan-kawan kita, jiran kita yang tak pandai baca Al-Quran, kita ajar dia orang? Mana yang lebih baik? Kita tunjuk jalan dia pergi ke Akrab dengan kita sendiri yang ajar dia. Kita yang ajar dia. Maknanya takkah sini lebih baik dan benda yang baik. Okey, baik. Contohnya kita yang lain lagi. Dua kelas kita ada. Satu kelas berzanji dengan marhaban. Okey, satu kelas lagi pula kelas apa? Kelas fiqh. Okey, baik. Dua-dua kelas belaka, dua-dua buat kat Akrab. Rasa-rasanya kelas mana yang paling terbaik? Kelas fiqh. Saya pelik ada masjid buka kelas berzanji dengan marhaban kat masjid. Maknanya benda tak payah buka kat masjid maknanya. Okey, baik. Sambung balik. Ini kita nak tunjuk sebagai contoh lah apa yang dinamakan sebagai keutamaan tadi. Baik, maka dia kata kat sini saya buat ringkaskan daripada mukadimah yang masing-masing boleh baca sendiri dekat sini kata pengantar penterjemah. Okey, dia sebutkan kat sini Syekh Yusuf Al-Qardawi sebagaimana yang sedia ada pada kata pengantar penterjemah. Kita maklumi bersama adalah bukan hanya sebagai seorang ulama dan cendekiawan muslim yang sibuk dengan urusan peribadi dan keluarga, namun beliau lebih sebagai seorang pendidik dan doktor masyarakat. Ada ustaz-ustaz, ada ulama yang kadang-kadang minta maaf lah, saya sibuk dengan keluarga saya, waktu ni hari ni saya tak kerja, saya cuti. Ulama ada masa yang mereka cuti sebab dia kerja makan gaji. Time cuti dia pun cuti, tak boleh nak mengajar orang. Time dia kerja barulah dia boleh mengajar orang. Tapi Syekh Yusuf Qardawi ni orang yang menjadi khadam kepada ilmu, bahkan dia jadi sebagai doktor pada masyarakat. Doktor pada masyarakat mengubati penyakit-penyakit masyarakat yang sentiasa mengkaji, meneliti dan memperhatikan setiap perkembangan. Siapa yang perasan buku-buku yang beliau karang, semua buku-buku yang kita katakan cukup bernilai pada realiti semasa hari ini. Contoh, tak ada ulama pun yang menulis secara detail berkaitan tentang muzik. Tiba-tiba sekarang ni semakin hari muzik ni semakin berkembang. Dahulunya kalau nasyid ni tangan letak kat atas tangan kiri duduk diam saja macam tu orang nasyid. Irama nasyid semua lagu irama padang pasir. Okey, apa nasyid yang dulu yang perempuan Ibu Misali apa semua. Suraya. Itu antara nasyid yang okey lah zaman dulu kan. Lepas daripada nasyid-nasyid itu dah start datang nasyid-nasyid yang pelbagai dimulakan dengan menggunakan alat muzik dan sebagainya. Lagu-lagu pun dah mula berkembang. Maka kat sini ulama-ulama yang dahulu kala ni, yang ulama-ulama yang kita, maaf cakap lah, kita sebut ulama yang agak ortodoks sikit lah, yang membaca kitab-kitab lama, mereka kata hukum muzik adalah haram. Main gitar, benda yang bertali hukumnya haram. Benda yang gendang yang ada lubang, ada pula dia punya benda yang bunyi kat tepi-tepi itu hukumnya adalah haram. Muziknya semua haram. Okey, baik. Jadi datang zaman hari ni orang dah confused. Tengok orang Islam menggunakan main muzik. Okey. Ada lagi yang kita katakan ulama yang membolehkan, kita dah confused. Jadi cara macam mana untuk kita nak kenal pasti? Okey, kita cari ulama yang mutabar, dia pun karang satu buku Islam wal Fan, Islam dan seni. Bukan sekadar muzik, bahkan pada bab-bab yang lain. Bab sukan, bab melukis, okey, bab muzik dan sebagainya, yang bukunya ni diguna pakai sebagai sandaran pada semua ulama-ulama yang ada pada hari ini dalam bab nak menentukan. Pernah dengar tak dulu kita kata suara perempuan adalah aurat?
Ustaz-ustaz dulu kalau ingat sikit seorang perempuan adalah orang perempuan jangan tak musabaqah pun tak boleh buat itu pun tak boleh, orang perempuan dekat dapur. Baik. Kat mana dalil? Hari ini bermulalah pengkajian manusia-manusia tentang dalil. Dia pun tulis suara perempuan bukanlah aurat. Siapa yang kata suara perempuan aurat, maka salah dia. Kalau aurat, bagaimana mereka nak bercakap, nak pergi pasar, nak beli ikan, nak bermalah dengan orang. Ibadah aurat benda yang kena ditutup. Kita jadi susah. Sama juga dalam bab muzik. Takkanlah Islam sampai keras begitu sekali sampai tak dibenarkan langsung apa-apa jenis muzik. Maka kat situ penilaian yang dia buat apa kali dilonggarkan. Datang pula ulama-ulama yang lain yang marah, dia katakan ini ulama ni bermudah-mudah. Tidak bermudah-mudah. Maka dia datang dengan dalil-dalil dia yang tertentu yang insya-Allah lah nanti berkesempatan kita akan masuk dalam bab muzik dan dalam bab yang lain. Maka hukumnya berubah sebagaimana kata kaedah fiqh taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal makan. Hukum boleh berubah dengan berubahnya masa dan tempat. Kadang-kadang mungkin pada dahulu tidak, zaman sekarang ni boleh, maka berubah-ubah. Baik. Maka dia kata, dia juga karang satu kitab yang lain. Kitab yang dia tulis antaranya Islam wal Fan. Begitu juga dalam bab kitab-kitab yang halal dan haram di Islam. Okey. Benda-benda yang tak berlaku dahulu berlaku hari ini, faedah bank, berkaitan tentang sistem-sistem muamalah, saham-saham dan sebagainya. Benda-benda yang tak wujud dahulu tapi wujud pada zaman hari ini. Dia tulis kitab halal haram di Islam. Begitu juga dalam bab fawaidul bunuk, faedah bank. Boleh tak boleh, maka benda-benda yang baru yang memberi manfaat kepada kita. Baik, sambungan dia. Maka kat sinilah dia ni seorang yang penganalisa permasalahan yang berlaku berkaitan tentang masyarakat, kemudian dia mengeluarkan hukum. Inilah yang perlu jadi kepekaan kepada semua ulama-ulama, mana-mana ulama-ulama, orang-orang yang mengajar ilmu ni, supaya mereka mengetahui kepada keperluan penuntut ilmu apa yang mereka nak. Tidak hanya sekadar kita katakan belajar mengajar agama pada bab perkara-perkara yang diistilahkan, ada ulama orang panggil ulama haid dan nifas. Ulama tu hanya cerita tak habis-habis taharah, ambil wudu, batal ke